Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Rohaizat, Datuk Dr. Nur Hayati Rusli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini bilangan kes yang sembuh daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 1,068 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 65,124 kes, iaitu bersamaan dengan 85.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada hari ini, 9 Disember 2020, negara telah merekodkan kes harian baru sebanyak 959 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 76,265 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 10,748 kes. Daripada jumlah kes baru hari ini, terdapat 6 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah 953 kes. Negeri Selangor melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 277 kes, iaitu bersamaan dengan 28.9%. Ini diikuti oleh negeri Sabah sebanyak 203 kes, iaitu 21.2%, dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 129 kes, iaitu 13.5%. Sebanyak 27 kes, iaitu 2.8% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara yang membabitkan kluster tembok 23 kes dan kluster penjara seberang Prai 4 kes. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di laporan 1 dan 2 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Sehingga kini terdapat 127 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 61 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 5 kes kematian COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 393 kes, iaitu bersamaan dengan 0.52% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 389, iaitu kes nombor 39,666. Seorang lelaki warga negara daripada Kuala Lumpur berusia 75 tahun, mempunyai latar belakang penyakit gout. Beliau meninggal di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Kes kematian 390, iaitu kes nombor 62,272. Seorang lelaki warga negara daripada Sabah berusia 61 tahun, mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes kematian 391, iaitu kes nombor 63,156. Seorang lelaki warga negara dari Johor berusia 68 tahun, mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, buah pinggang kronik dan juga bronkiektasis. Beliau meninggal di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Keluang. Kes kematian keempat ialah 392, iaitu kes nombor 65,674. Seorang lelaki berusia 60 tahun daripada Johor. Beliau mempunyai penyakit darah tinggi, dislipidemia dan penyakit strok. Beliau meninggal di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Keluang. Kes kematian yang terakhir iaitu kes kematian 393, iaitu kes nombor 65,911. Seorang lelaki berusia 82 tahun dari Sabah meninggal di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan terdapat 4 kluster baru yang telah dikenal-pasti pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster kopi-kopi. Kluster ini melibatkan daerah penampang di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 67,316 dan kes ke 67,318 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 2 Disember 2020 hasil saringan individu-individu bergejala. Sehingga 9 Disember, sejumlah 12 individu telah disaring di mana kesemua 12 individu telah dikesan positif. Walaupun pengenalan pastian kontak rapat masih giat dijalankan setakat ini. Kluster yang kedua ialah kluster tapak bena ikon bintang.
Kluster ini melibatkan daerah lembah pantai dan kepung di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 9 Disember 2020. Hasil saringan bersasar di tempat kerja yang melibatkan sebuah tapak pembinaan. Sehingga 9 Disember 2020, sejumlah 532 individu telah disaring, di mana 12 kes dikesan positif COVID-19. Kluster yang ketiga ialah kluster Bandar Impian. Kluster ini melibatkan daerah Kluang di Johor dan daerah Pasir Putih di negeri Kelantan dan daerah Kuala Kangsar di negeri Perak. Kes indeks iaitu kes ke-67,156 merupakan kes severe acute respiratory infection dan dilaporkan positif COVID-19 pada 1 Disember 2020. Sehingga 9 Disember 2020, sejumlah 58 individu telah pun disaring, di mana 9 kes dikesan positif COVID-19. Kluster yang keempat ialah kluster Jalan Kemang. Kluster ini melibatkan daerah Port Dickson di Negeri Sembilan. Kes indeks iaitu kes ke-71,123 telah dilaporkan positif pada 5 Disember 2020 melalui saringan individu bergejala. Sehingga 9 Disember, sejumlah 257 individu telah disaring, di mana 19 kes telah dikesan positif. Mutakhir ini terdapat peningkatan kes positif COVID-19 yang ketara berikutan perluasan saringan ke atas para pekerja, khususnya warga asing di kilang dan juga tapak binaan. Kebanyakan kes positif COVID-19 ini adalah daripada kategori 1, iaitu individu yang tidak bergejala, dan kategori 2, iaitu pesakit yang bergejala ringan. Mereka telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah serta hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, jumlah kes positif dijangka akan kekal tinggi susulan perluasan saringan COVID-19 di ke atas pekerja warga asing yang juga dijalankan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial, iaitu PKSO, di 6 buah negeri. Negeri-negeri yang telah dikenal pasti adalah Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Melihat kepada situasi ini, maka CPRC Kebangsaan telah mengaktifkan semula pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Sedang, iaitu MAIPS ataupun PKRC MAIPS 2.0. Ini adalah sebagai langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi isu peningkatan kes susulan perluasan saringan dalam kalangan pekerja warga asing dan juga peningkatan kes di Lembah Kelang. PKRC MAIPS 2.0 ini akan dibuka secara berfasa dengan kapasiti maksima sebanyak 1,000 buah katil. Fasa pertama akan dimulakan pada hari ini, iaitu 9 Disember 2020 dengan kapasiti sebanyak 650 buah katil yang kemudian akan ditambah secara berperingkat. PKRC MAIPS 2.0 akan berfungsi untuk menempatkan pesakit-pesakit bukan warga negara yang sebelum ini telah diasingkan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia di Sungai Buloh, iaitu seramai 250 orang. Bilangan pesakit yang akan ditempatkan di PKRC MAIPS 2.0 dijangka meningkat minggu ini, di mana dijangkakan seramai 400 orang pesakit baru kategori 1 akan ditempatkan di fasilitis ini. Pentadbiran PKRC MAIPS 2.0 akan diletakkan di bawah kawalan Ketua Komander Wilayah Tengah, iaitu Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Ia merupakan satu kolaborasi di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pelbagai agensi kerajaan yang lain, termasuk Agensi Pengurusan Bencana Negara (NATMA), Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kerja Raya dan juga MAIPS sendiri. Kementerian Kesihatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas penglibatan pelbagai pihak dalam usaha mengaktifkan semula PKRC MAIPS 2.0 ini. Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan, iaitu elakkan 3S, elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elakkan sembang dengan jarak yang dekat.
amalkan 3W iaitu amalkan wash, wear dan warn. Patuhi pada SOP sebagai norma baru. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya ialah perhatian kepada modal laporan seharian COVID-19 dan ramalan kes COVID-19 dalam negara dari 12 September sehingga 15 Disember 2020. Kadar kebolehjangkitan untuk seluruh negara pada 8 Disember adalah 0.96. Jadi kita masih kurang pada 1. Jadi kalau kita lihat kadar kebolehjangkitan 1 bermakna kes yang kita lihat seharian akan kekal dengan lebih kurang 1,000 ataupun 900. Jika kadar kebolehjangkitan turun pada 0.9, kita jangkakan ada 738 kes seharian. Pada hari ini kita tercatat 959 kes seharian, iaitu lebih tinggi daripada 0.9, iaitu kita jangkakan lebih kurang 0.93 ataupun 94. Dimaklumkan laporan pengembara dan pemasautin tetap yang dikesan positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April hingga 9 Disember adalah sejumlah 1,371 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 6 kes import, iaitu 4 kes yang pulang dari Indonesia dan masing-masing 1 kes pulang dari Amerika Syarikat dan juga negara Iraq. Setakat 9 Disember 2020, jumlah keseluruhan kluster yang telah dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan adalah 396 dan 211 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan untuk 28 hari, termasuk 4 kluster pada hari ini. Iaitu kluster yang pertama ialah kluster Gala di Jelebu, Seremban, Negeri Sembilan, melibatkan 15 kes dan tiada kes kematian. Kluster yang kedua ialah kluster Harmoni, iaitu di Putrajaya dan melibatkan 6 kes dan tiada kematian. Kluster yang ketiga ialah kluster Mahkota, melibatkan 10 kes, semua warga negara Malaysia dan tiada kematian. Dan kluster yang terakhir ialah kluster Bah Kenangan di Hulu Langat, Selangor, melibatkan 29 kes, semua warga negara dan tiada kes kematian. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 9 Disember 2020 adalah sejumlah 185 kluster, termasuk 4 kluster baru pada hari ini. Daripada 185 kluster aktif, 38 kluster ada pertambahan kes dan 147 kluster tiada pertambahan kes. Kluster yang pertama yang kluster Jalan Genting, iaitu di Titi Wangsa dan Bentong, ada pertambahan 119 kes. Jumlah keslah 164. Jumlah individu yang disaring setakat ini 1,154. Kluster yang kedua ialah Bintang, kluster Bintang, ada pertambahan 45 kes, jumlah kes 470, jumlah yang disaring 1,102. Kluster Tapak Bena Muda ada pertambahan 39 kes, jumlah kes 123, jumlah disaring 456. Kluster Suruling ada pertambahan 28 kes, jumlah kes 163, jumlah yang disaring 2,305. Kluster Batu Tujuh ada pertambahan 25 kes, jumlah kes 558. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 5,389. Kluster Tembok masih ada pertambahan 23 kes, menjadikan jumlah kes 2,491. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 11,328. Kluster Tapak Bena Ikon Bintang, iaitu kluster yang baru, ada pertambahan 12 kes, menjadikan jumlah kes yang disaring ialah 532. Kluster Ria 30 di Tuaran, Sabah ada pertambahan 11 kes, jumlah kes ialah 499. Jumlah yang disaring ialah 6,946. Kluster Bayam Indah ada pertambahan 11 kes, jumlah kes 316, jumlah yang disaring ialah 3,596. Kluster Beringin masih ada pertambahan 11 kes, jumlah kes 299 dan jumlah yang disaring setakat ini 15,561. Kluster Huma masih ada pertambahan 11 kes, jumlah kes 70, jumlah yang disaring 546.
Kluster Desa Pinang ada pertambahan 9 kes, jumlah kes 59, jumlah disaring 256. Kluster perdana 6 di Lahad Datu Sabah masih ada pertambahan 9 kes, jumlah kes 36, jumlah yang disaring 255. Kluster Jalan Tampoi masih ada pertambahan 8 kes, jumlah kes 50, jumlah disaring 412. Kluster Tapak Bena dan Mandela masih ada pertambahan 7 kes dan jumlah kes ialah 1,696. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 3,529. Dan kluster aktif yang lain boleh dirujuk kepada lampiran dalam kenyataan media. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 63 makmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 8 Disember 2020 adalah sejumlah 59,555 ujian. Semalam kita berjaya menjalankan 30,020 ujian iaitu bersamaan dengan 50%. Dimaklumkan juga kapasiti harian 4 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 8 Disember adalah sejumlah 2,750 ujian. Semalam keempat makmal di negeri Sabah berjaya menjalankan 3,250 ujian iaitu melebihi keupayaan iaitu 118%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif sampel dari negeri Sabah dan Labuan yang dihantar ke Semenanjung melalui TUDM dan pos laju dari 15 Oktober hingga 8 Disember 2020 untuk ujian RT-PCR adalah sejumlah 89,044 sampel, iaitu di negeri Sabah 63,994 sampel dan wilayah Persekutuan Labuan 25,050 sampel. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RT-K antigen seluruh negara sehingga 8 Disember adalah sejumlah 612,033 ujian. Daripada jumlah tersebut, 11,614 ujian dikesan positif COVID-19 iaitu bersamaan dengan 1.9%. Juga dimaklumkan jumlah kumulatif ujian RT-K antigen untuk negeri Sabah sahaja sehingga 8 Disember 2020 adalah sejumlah 222,234 ujian. Daripada jumlah tersebut, 9,746 ujian didapati positif COVID-19 iaitu bersamaan dengan 4.4%. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 959 kes positif COVID-19 telah pun dilaporkan melibatkan 4 kluster baru, 4 kluster yang tamat tempoh pemantauan untuk 28 hari dan 5 kes kematian. Jadi saya buka kepada sebarang pertanyaan dan soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum Tan Sri. Soalan saya pertama, baru-baru ini Indonesia telah menerima lebih sejuta dos vaksin COVID-19 yang dibakukan oleh syarikat Sinovac dari China. Dan adakah Malaysia akan memantau perkembangan penggunaan vaksin tersebut dan mempertimbangkan kegunaannya di negara ini? Dan soalan saya kedua, tadi Tan Sri ada menyebut bahawa jumlah kes positif dijangka kekal tinggi dengan perluasan saringan ke atas pekerja asing. Adakah ada jangkaan berapa lama tempoh saringan ini akan dibuat dan seberapa lama kita akan melihat pertambahan kes kita 3 ke 4 angka untuk kes baru harian? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ini, Kementerian Kesihatan sedang memantau perkembangan penghasilan, kajian dan juga penggunaan vaksin yang kini sedang berlaku serentak di banyak negara. Jadi pertimbangan penggunaan sebarang vaksin adalah bergantung pada hasil kajian tersebut, iaitu di mana faktor utama adalah keberkesanan dan juga keselamatan vaksin tersebut. Setakat hari ini tiada lagi vaksin yang didaftarkan kepada MPRA. Jadi kita masih memantau vaksin-vaksin yang telah kita kenal pasti dan kajian hari ini kita ada mesyuarat iaitu mesyuarat Jawatan Kuasa Penyidikan Etika Perubatan melihat kepada vaksin Sinovac yang akan kita jalankan di 8 hospital dan kita akan melihat kepada penggunaan kajian ini untuk melibatkan 3,000 peserta dalam penyidikan ini
Jadi kita akan menunggu keputusan tersebut, dan kalau keputusan telah diluluskan oleh MREC ataupun jawatan kuasa penyidikan etika perubatan, barulah kita boleh kenalkan kajian tersebut di hospital-hospital yang telah kita namakan. Dan inilah kajian untuk melihat keberkesanan dan juga kesan samping vaksin Sinovac di negara kita, iaitu mungkin dalam negara kita iaitu populasi ataupun penduduk yang berbeza di negara China dan sebagainya. Jadi kita kena jalankan kajian di negara kita. Dan vaksin-vaksin yang lain kita masih memantau, dan masih pada hari ini tiada lagi kes ataupun dimaklum kepada kita setakat ini. Ya. Iaitu kajian bersama dengan Institut Molecular Biology, bukan Sinovac, Institut kajian dengan Institut Molecular Biology di Beijing, kan. Ya. Okey, yang itu soalan pertama. Soalan kedua, pekerja asing. Testing pekerja asing. Testing pekerja asing. Jadi sekarang ni kita telah kenal pasti 6 negeri yang akan jalankan saringan kepada pekerja asing, khususnya mereka yang bekerja di tapak bena dan juga di kilang-kilang. Jadi saringan akan dijalankan secara berperingkat, dan kita jangkakan mungkin kita ada kenal pasti kes-kes yang positif. Jadi Kementerian Kesihatan membuat kesiapsiagaan untuk kita bersiap sedia dengan pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah, dan kita lihat kebanyakan kes yang kita kenal pasti iaitu hampir 80% iaitu tahap 1 ataupun kategori 1 yang tiada gejala, dan kategori 2 lebih kurang mungkin dalam 14%. Jadi kita lihat mungkin dalam 94% yang kes yang akan ditempatkan di pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah. Jadi di setiap negeri kita telah kenal pasti iaitu PKRC, iaitu di Lembah Kelang, di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi kita bersiap sedia untuk sekiranya ada pertambahan kes-kes yang positif di kategori 1 dan 2, kita akan tempatkan di PKRC. Dan untuk kategori 3, 4 dan 5 kurang pada 5%. Jadi kita rasa kita percaya dan hospital-hospital kita boleh menampung 5%, peningkatan 5% kes-kes. Jadi penggunaan ICU pula ada kurang pada 0.6%. Jadi keupayaan ICU kita ada 1,550 bantuan alat bernafas, alat pernafasan, jadi yang tu ventilator yang kita boleh guna pakai, dan juga kita kena pasti katil-katil ICU untuk mereka yang memerlukan. Jadi kesiapsiagaan kita melihat pada tempoh mungkin dalam 2 minggu ataupun 4 minggu ni kita akan memantau. Selagi kita boleh kekalkan kebolehjangkitan dalam kurang pada 1, jadi kita mampu untuk menampung. Kebimbangan kita ialah kalau kebolehjangkitan itu meningkat, contohnya meningkat kepada 1.5. Kalau kebolehjangkitan meningkat kepada 1.5, jangkaan kes seharian kita adalah lebih kurang 6,500 kes. Tapi kalau kebolehjangkitan itu meningkat kepada 2.2, iaitu sebagaimana kita bermula dengan gelombang ketiga 2.2, jadi mungkin akan mencecah kepada 5 angka. Jadi apa yang penting ialah kita kena pantau dengan rapi dan dengan teliti, iaitu sama ada kita boleh turunkan lagi, dan juga kita kena mohon kerjasama daripada semua rakyat Malaysia untuk kita patuh kepada SOP. Walaupun kita ada sedikit kelonggaran, tetapi ini tidak bermakna kita telah pun menang peperangan dengan COVID-19. Tapi apa yang pasti ialah kita perlu patuh kepada SOP, iaitu memakai penutup muka, kerap mencuci tangan, dan juga amalkan penjarakan iaitu sekurang-kurangnya 1 meter, dan elakkan kawasan yang sesak, kawasan yang sempit yang ada poor ventilation, dan juga seimbang dengan jarak yang dekat. Ini saja yang kita syorkan untuk dilaksanakan oleh setiap individu di negara kita. InsyaAllah kalau kita patuh kepada SOP, kita tak perlukan CMCO ataupun MCO. Good evening, Tan Sri. The CMCO for the current third wave was first imposed in October. It's now December, and the number of active cases has remained about around 10,000
in the past month or so. So my question is, does the MOH feel the CMCO has achieved its objectives since it was implemented? Thank you. Thank you. Thank you very much. When we look into the CMCO, it is a balance between life and livelihood. It is very difficult and challenging to strike a balance between health and economy. So if we were to implement MCO, for example, then the impact of economy is very high. So what we have done is actually use CMCO to balance both, allow the economic sector to function, but to limit the restriction of social education as well as sports. What CMCO has done is that they have avoided the exponential surge of cases and brought down the R0 in terms of infectivity from 2.2 right down to 0.96. So it has averted a very exponential surge of cases. So I think CMCO have done and has succeeded to bring down the cases. But having said that, we need to bring down the R0 or RT infectivity rate further down to less than 0.5 or 0.3. Then rest assured that we can flatten the curve. So at the moment, you can see for the past a few weeks, we are still hovering around between 1.1 and 0.9. So if we continue to do so, and we still within control, but we need to bring it down further. So I think we need to step up our activities, and also we need the full cooperation by the public. The onus now is on the public to comply the SOP. If they can comply to SOP, rest assured we can bring down the curve and bring down the infectivity rate further down. Assalamualaikum Tan Sri, Haris Muhammad dari Malaysia Kini. I've got two questions for you. Okey, soalan pertama, apakah projection KKM untuk R0 dan juga number of cases dalam tempoh 14 hari, memandangkan sekarang travel restrictions sudah diangkat, manakala SOP di setengah kawasan pula diperketatkan. Sebelum ini Tan Sri banyak menekankan mengenai melindungi zon-zon hijau. Tapi sekarang ni apa pandangan Tan Sri mengenai relaxation of travel restrictions ini, memandangkan orang daripada red zone boleh travel tanpa sekatan kepada green zones. Yang kedua, kami mendapat maklumat bahawa baru-baru ini ada, sejak sehari dua ini ada penyebaran satu akhbar yang dinamakan Era Baru, yang mendakwa bahawa vaksin dikeluarkan China tidak selamat. Akhbar ini dicetak dan diedarkan secara percuma dari rumah ke rumah, dan sekarang ni kita dapat maklumat di Puchong dan di PJ. Jadi apakah KKM ada menerima maklumat mengenai ini dan apa pandangan KKM? Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi kalau kita lihat sekarang ni dari jangkaan kita untuk tempoh 2 minggu dan 4 minggu lagi, kita akan dapat model iaitu COVID-19 dan juga ramalan kes COVID-19 hingga mungkin ke akhir 31 Disember. Dan setakat ni ialah R0 ataupun RT kita ialah 0.96. Dan kita jangkakan pada 23 Disember R0 ataupun RT kita mungkin dalam jangkaan kita ialah daripada 0.95 hingga 1.05. Jadi kita lihat pada graf ini lebih kurang pada 1.1 tetapi lebih pada 0.9. Kalau jangkaan tu kita mungkin akan dapat kes lebih kurang daripada 845 kes sehingga mungkin 1,700 kes. Itu kita lihat kalau tiada peningkatan dari segi kadar jangkitan. Tapi sekarang ni kita lihat memang ada kelonggaran telah diberikan, tapi apa yang lebih penting adalah pendedahan kepada kes-kes yang positif. Jadi masih kita boleh ada pergerakan, tetapi pastikan kita tak terdedah pada kes-kes yang positif, elakkan kalau dijangkiti. Ini yang kita nak syorkan kepada setiap individu yang merentas negeri dan juga merentas daerah, pastikan kita amalkan iaitu yang telah disyorkan oleh Kementerian Kesihatan dan elakkan 3C itu, amalkan 3W. Kalau kita boleh amalkan 3C
3W dan elakkan 3C, boleh kita elakkan daripada dijangkiti. Inilah pesanan kita kepada setiap individu. Jadi kita beri kelonggaran, tetapi kita juga kena kawal. Kita belum menang lagi dan juga kita belum kalah. Tapi sekarang ni kita masih dalam peperangan tersebut. Jadi kalau setiap individu mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga kawalan, insya-Allah kita boleh kawal. Jadi kita akan pantau untuk tempoh 2 minggu ni melihat pada perkembangan kes seharian. Kalau perkembangan kes harian lebih kurang sebagaimana yang kita jangkakan, jadi kita boleh hidupkan ekonomi kita. Tetapi kalau kes itu bertambah, jadi kita kena fikir ataupun menggunakan strategi-strategi yang lain. Yang kedua ialah daripada maklumat yang telah disiarkan oleh sebuah media adalah tidak benar. Jadi mengatakan vaksin daripada negara China adalah tidak berkesan dan sebagainya. Jadi informasi tersebut tidak benar langsung. Jadi kalau kita lihat juga negara China telah pun mengeluarkan vaksin-vaksin untuk WHO pre-qualified vaksin di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu contohnya vaksin influenza, vaksin polio dan vaksin hepatitis A dan juga vaksin Japanese encephalitis. Jadi mereka ada pengalaman dari segi untuk membuat vaksin. Jadi sekarang ini yang berbeza ialah vaksin yang baru. Jadi bila vaksin yang baru, perlu ada kajian fasa klinikal yang pertama, kedua dan seterusnya fasa klinikal yang ketiga. Setakat ini kita lihat ada 12 vaksin yang telah pun dikaji di peringkat fasa klinikal yang ketiga. Dan kita masih memantau dengan semua vaksin-vaksin tersebut dan kita masih menunggu kalau ada submission ataupun dihantar dossier kepada NPRA di Kementerian Kesihatan, dan juga kita akan melihat pada keberkesanan dan juga kesan samping vaksin-vaksin tersebut. Okey, kalau tak ada soalan lagi, sekali lagi saya ingin memperingatkan diri saya dan juga orang ramai untuk terus patuh pada SOP. Kalau kita tak ada urusan yang penting, kita duduk di rumah. Tapi kalau kita ada urusan yang penting dan terpaksa keluar dari rumah, pastikan kita patuh pada SOP. Jadi pastikan kita pakai penutup muka, kerap mencuci tangan, amalkan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter, dan elakkan tempat yang sesak, elakkan tempat yang sempit, dan juga elak sembang dengan jarak yang dekat. Jadi kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga masyarakat kita dan juga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.